أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sentiasa menjemput kita ke rumah Dia. Bila kita, kalau orang-orang besar, orang kenamaan, raja-raja jemput kita, kita rasa seronok. Sebab kita adalah tetamu negara ataupun tetamu diraja. Kalau ada kad jemputan diraja, kad kuning tu, kalau naik motor petang-petang bawa dah ada ragam motor hari-hari. Tunjuk ke orang, aku ada kad kuning. Sebab raja jemput untuk minum teh, bukan apa pun. Yang jemputnya bukan 3 orang, 30 orang, 3,000 orang, 300 orang, banyak. Mana boleh jadi kita tak jumpa pun dengan orang kenamaan berkenaan, tapi seronok. Nah, ceritanya kita ni seronok kerana dijemput oleh orang kenamaan ataupun raja-raja. Maka tidakkah kita rasa seronok kalau Allah jemput kita setiap hari datang ke rumah Dia? Itu dulu. Sebab Rasulullah SAW ni dia bina hati manusia. Zahir manusia senang, tapi hati manusia payah. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sanggup mati kerana Nabi, sanggup mati kerana Islam. Bilal bin Rabah. Al-Quran tak sempurna lagi masa tu. Al-Quran tak sempurna lagi ayatnya. Tetapi dia berjuang untuk agama, walaupun diletakkan batu yang besar di atas dada, dijemur di bawah panas terik matahari. Keluar daripada mulutnya ialah Allah. Riwayat kata Ahad. Ahad, Ahad, iaitu Allahu Ahad. Tak keluar daripada mulut bila itu perkataan yang lain selain daripada Ahad, Ahad. Kenapa dia sanggup menukarkan nyawanya berbanding dengan yang lain? Kalau dia boleh nak mengubah pendirian mengikut kehendak musyrik ketika itu, tapi tak. Kerana hatinya telah ditawan oleh Nabi SAW. Maka itu yang sebenar kita kena jaga apabila Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Itu kena jaga baik-baik. Takut nanti kita tidak boleh beristiqamah. Ramai orang dapat hidayah tapi tak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang tahu kelebihan sembahyang Jumaat tapi tak sampai ke rumah Allah. Ramai orang tahu kelebihan majlis ilmu tapi tak sampai ke rumah Allah. Ramai orang tahu kelebihan silaturahmi, tapi ramai yang memutuskan silaturahmi. Sebab benda yang dia tahu tak sampai ke hati dia. Itu dia. Jadi kita nak tak nak fikir dalam-dalam. Okey, baik-baik, aku ini sebagai tetamu Allah yang Allah jemput setiap hari. Orang sama je. Kita tengok orang yang sama. Kenapa tidak orang lain? Daripada ribuan manusia yang berada di sini, Allah pilih kita.
maka ucapkanlah terima kasih syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pagi ni sama ada nak sambung kitab Bidayatul Hidayah ataupun nak baca hadis pun tak apa lah. Sebab pemain gantian ni dia kadang-kadang dia boleh sumak gol. Kadang-kadang dia nampak lincah tapi dia tak menjalankan gol. Kadang-kadang tak lincah tapi dia yang buat gol. Sebab dia sepak penalti, penjaga gol sakit perut. Jadi gol lah. Atas sebab yang tidak dapat dielokkan, Datuk Menteri tak dapat datang, maka timbalan menteri dia datang ni. Tu dia tuan, ni tu takhta sikit je. Timbalan malam, timbalan kawasan. Dia ada urusan dia kan. Macam itulah, kita yang merancang, bukan kita yang menentukan. Saya pun tempat lain, patutnya di Selangor, Sepang, tapi masjid dia tak buka untuk orang luar dulu sementara. Bulan depan pula, bulan April, maka postpone lah saya. Maka saya ambil alih untuk hari ini insya-Allah. Baik. Sehari dua lagi lah, tak lama dah. Hari ini semalam saya tengok kalender kuda 13 Syaban. Hari ini 14, malam ni 10 Syaban. Kalender dalam Muslim Pro dalam internet semalam 14, malam ke-15, hari ini dah 15. Kalender sini hari ini berapa Syaban? Kalender tu dah 2 mazhab dah. Sebab bukan apa dah amalan ni 10 Syaban tu cerita dia bukan amalan sunni, tapi digalakkan buat ibadat yang banyak-banyak. Sebab itu ulama Nusantara dahulu, guru kita, ayah-ayah kita dulu, bila malam ni 10 Syaban dia baca 3 kali Yasin. Nabi tak suruh kan? Tu kena ambil biar clear dulu. Nabi tak suruh tapi kenapa dia buat? Sebab orang dulu dia bukan hafal Quran, tapi dia hafal Yasin. Sebab itu dia pakat orang gigi otai masih berbisa ni, dia baca 3 kali Yasin. Niatlah masing-masing, itu niat murah rezeki, panjang umur, tetapkan iman. 3 kali baca dengan niat yang berbeza-beza. Memang dapatlah keberkatan kelebihan dia tu. Sebab tu dia tak boleh baca Baqarah. Sebab dia tak hafal surah Baqarah. Dan nak habis surah Baqarah 200 lebih ayat tu, mau ke 12. Jadi pun ambil 3 kali Yasin. Tanya tu takut malam ni kena 14, malam ke-15. Siapa yang nak buat, buat. Siapa yang tak nak buat, tak payah buat. Jangan dibalok. Jangan dibalok. Engkau Wahabi lah, engkau Syiah lah, engkau tak payah. Rasa nak buat, buat. Rasa nak pergi ngeteh, pergilah ngeteh. Tak ada orang marah apa lah. Pergilah, tak ada masalah. Benda yang harus. Tapi sunat sebab pahala lah, sebab baca Yasin, setiap ayat itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Syaban, Rejab Syaban, baginda lipat kali gandakan segala ibadat dia. Maka malam ni nak baca boleh, nak buat tahlil biasa boleh, nak buat kuliah boleh, apa benda pun boleh, janji dia ada manfaat berbanding dengan yang tak ada manfaat. Ambil yang tu. Yang dikatakan amal itu dibawa naik pada malam nisfu Syaban, ada sabit dia. Sebenarnya amalan kita dibawa naik pada malam Isnin dan juga Khamis. Selain pada nisfu Syaban, selain pada bulan Ramadan, Isnin dan Khamis setiap minggu bawa naik. Setiap minggu. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan berpuasa Isnin dan juga Khamis, supaya dalam keadaan kita berpuasa abdi diri kepada Allah, pahala amal kita naik ke langit. Itu kaedah dia. Kaedahnya macam tu. Sebab itu amalan kita ini ialah ketika mana kita berpuasa, amal kita itu, doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nak masuk bulan puasa nanti, masuk bulan puasa ni sentiasa kita kena ingatkan di antara satu sama lain. Sebelum daripada azan, ketika kita masih lagi berpuasa, bukan selepas berbuka, ketika masih lagi nak lapar dan sebagainya,
ketika itulah kita disunatkan untuk berdoa sebanyak-banyak doa. Sebelum daripada azan maghrib. Sebelum. Bukan selepas. Orang dah azan tu dah habis lah. Sebelum daripada azan maghrib. 5 ke 10 minit sebelum azan maghrib. Tolong titik beratkan. Ambil berat semua sekali. Supaya jangan ada lagi aktiviti di dapur. Kalau nak panaskan guna yang elektronik ke apa benda tak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan amalan bertahlil, tahmid, tasbih, takbir dan berdoa paling penting sekali. Tinggal semua sekali di dapur. Ini masa nak maghrib, masa itulah panas laut, nak telur dadar, nak telur mata kerbau, mata lembu, mata sapi, mata apa? Mata belalang. Semua sekali telur lah. Semua sekali telur nak pada sebelum daripada maghrib. Tengok nasi kerabu tak ada khopuk, minta khopuk. Ada khopuk, minta telur asin. Ada telur asin, minta ayam goreng. Ada ayam goreng, minta pula ikan celup tepung. Bila ada semua sekali, marah bini pula bazir. Bahasa. Tak ada minta. Mana tak ada ni? Bila ada, bazir pula. Jadi tahun ni jangan layan. Jangan layan orang minta telur tu telur ni. Tak payah. Nak tak nak. Kalau nak sangat telur, maka telur mung tu lah. Mak ada telur masin. Ini masa tu lah kita naknya, nak serba-serbi. Itulah syaitan nak kacau. Ustaz, syaitan telah pun dibelenggu. Syaitan mana nak kena belenggu bulan puasa? Syaitan mana? Syaitan luar. Iaitu yang dibelenggu. Waputi hadis, apa waputi hadis sama, maknanya buka langit, buka rahmat. Wa ulika abwabin nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin. Sufidat maksudnya dirantai. Riwayat lain wa sulsilah. Silsil ni maknanya rantaian, dirantai segala syaitan. Syaitan mana? Syaitan yang nak datang menggoda. Tapi syaitan yang ada dalam tubuh kita tak terkunci. Tetap juga ada. Sebab itu bila di bazar Ramadan, nafsu kita makin kuat melonjak-lonjak. Tengok tu nak, tengok serupa nak. Siapa makcik tu hias batu-bata ni. Batu-bata dia hias tu buat macam kek lapis rawak tu. Itu pun kita tanya berapa sekilo. Punyanya pelahaknya mata. Tak percaya lagi ya. Bazar Ramadan. Tahun ni pula boleh buka bazar Ramadan, tahun lepas tak boleh. Tengoklah berbondong-bondong. Kalau makan, tak ada masalah. Tolong orang yang berniaga. Tapi masalahnya membazir. Satu bazir. Yang keduanya, kita berpuasa start daripada subuh. Zuhur, benar, asar, benar. Dekat maghrib setengah jam ataupun sejam sebelum maghrib. Orang bagi kerja boleh balik awal. Kita pun pergilah bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan dengan niat nak beli ya. Tapi dalam perjalanan daripada hujung ke hujung lebih kurang 500 meter, lebih kurang 1 kilometer, berapa banyak gugurnya pahala-pahala puasa kita. Berapa banyak gugur. Berselisih dengan orang, pakaian tak tutup aurat, tengok body orang, tengok body makcik yang jual. Itu yang bertukar balon lagi bini. Bini kiri cendol, kita beli martabak. Balok pergi mengadu pejabat agama nak cerah bulan puasa. Sebab apa? Tok lelaki tak hendak ke dia kata. Dia mengidam nak pakai cendol, mengandung anak sulung. Mengidam. Tapi tok lelaki buat balik martabak. Abang, saya nak pakai cendol kan, lama dah tak pakai cendol. Ni anak kita nak pakai cendol ni. Apa abang beli? Pergi tengok jual cendol pakcik. Macam pengurusi surau. Buat martabak pula anak pakcik. Muda lagi, ada pun J. Bukan Johor, janda. Pakai baju t-shirt. Ada V kat ni. Lepas tu silang tali beg anak bodoh ikut celah-celah ni. Di antara dua-dua. Dok tebal waktu cana, nak buat martabak ceng. Ceng waktu. Dicelok kat sini. Kita pergi tengok. Nampak tu cendol lah ni.
martabak. Ayam berapa, hak daging berapa, hak kosong berapa. 3 beli martabak. Bini nak makan cendol, suami beli martabak. Sebab tukar martabak, tebal martabak tu memang ada martabak. Balik bala 3 hari tak bercakap dengan isteri suami, tak bercakap. Ngadu jabat agama minta nak cerai. Mudah nak cerai. Sebab apa? Sebab suami yang anggap ada orang lain. Sebab apa tu? Sebab mata jahat. Mata kita jahat kan? Tak sekira lah mata. Umur tidak mengira mata. Umur 60, umur 70, tapi mata umur 30. Dia macam mata lalat. Kita hok mana nak je kerja dia siung. Tak kira lah. Minta maaf lah umur 60, umur 40 lagi berat. Tu kira hok 60. Dah lemah dah kira dah. 70 pun dah lemah dah, tapi mata ligat. Sebab itu tolong kontrol kalau bulan Ramadan. Nak jaga baik-baik. Sebab kalau kita nak puasa daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam, tiba-tiba maksiat yang begitu banyak kita buat. Saya dah cerita dulu. Saya kata saya pergi masjid besi, Masjid Putra. Masjid yang ada pelancong nak masuk. Pergi iktikaf baca Quran. Sebab tengah hari lagi kuliah Zuhur di GPM. Singgah sekejap. Keluar baca Quran iktikaf setengah jam ke lama. Terserempuklah dengan Korea atau Cina, tak tahu. Dia tengah pakai jubah nak masuk dalam masjid. Masjid pelancong kan. Nak masuk dalam masjid. Lalu ke depan mata pohon ayam, ada spicy, ada original, ada ayam kapung. Ayam kapung tua tak tengok dah tu. Spicy ting ting ting. Original putih. Korea dia pakai seluar pendek dia kan. Seluar pendek dia ketat. Jadi dia pakai jubah. Jadi celah-celah jubah tu menampakkan aurat dia. Depan mata. Kita tengok pakai kasut. Ngam-ngam, ngak depan mata. Mana cikgu? Tak tengok. Terakak sokok piung. Sungguh. Jadi pada apa-apa pahala. Jadi kalau boleh bulan puasa tolong jaga. Walaupun bulan yang paling rajin kita baca Quran, kita buat ibadat bulan puasa, automatik lillahi ta'ala, automatik tuan-tuan. Walaupun dalam kitab disebut wa ya baghiyasyarri aqsir. Allah kata, hei pelaku maksiat, berhentilah buat maksiat bulan puasa. Tukang maksiat bulan puasa dia akan slow. Kita sendiri pun bukan kita alim mana, tapi bila masuk saja bulan Ramadan, automatik benda-benda maksiat kita akan kurang. Tak percaya? Cerita Korea kau Hindustan kau kalau nak tengok kita akan kurang. Bulan puasa ni jangan tengok. Automatik. Walau bulan lain kau tidak Ramadan, kita depan sekali Hindustan. Oh, comel lah. Tu ada lesu pipit dalam. Nama apa? Ji. Perempuan comel, putih-putih, lesu pipit dalam. Tak kenal? Ya ilah. Warok betul. Tak kenal. Macam budak pondok pasir tumbuk. Muka putih. Tata ujung. Zinta apa? Berita Zenti berita. Betul ni. Kalau suami pipit dalam. Seronok kita tengok dia. Tapi bulan puasa, anak nak tengok, isteri nak tengok, kita akan malu. Sebab apa? Sebab kita tahu bulan puasa. Dari segi bulan puasa lah bulan yang kita rajin buat ibadat. Tadarus tak percaya. Sekarang mana ada tadarus? Ada. Tapi bulan Ramadan automatik. Hatta kita baru baca Iqra' 6 pun minta daftar untuk tadarus. AJK kata biarlah dulu. Mana hak gege grup Iqra', grup dia lah yang campur grup kita tadarus. Salah. Siapa yang nak bertadarus, walaupun dia baca Iqra' baru terimalah dia. Tolong terima. Mana kita bagi dia ayat 2-3 ayat dia baca. Kita yang lancar yang Quran ini baca 2-3 muka surat. Tapi masa bagi hadiah nanti bagi sama rata lah. Jangan hak 2 ayat kau bagi kain pelekat tenung 700 nampak bayar belah sana. Begitu. Tapi hak baca Quran, hak 3-4 muka surat sekali baca kau bagi yang tenung 7,000. Beza kain pelekat balik tengok ke mana.
Kok 7,000 lebih dapat. Berbanding 700. 700 bukan bintang berayun. Kok berayun tu boleh keluar ke celah-celah lubang. Sebab nipis sana. Sebab kita ngaji Quran ini bulan Ramadan tadarus. Bukannya tadarras, tadarus. Tadarus asal perkataan darosa, maksudnya belajar. Aku ajar, betulkan. Itu namanya proses tadarus, bukan tadarrah. Nak dengar baca seorang. Jadi bila tadarus kita nak betulkan, nakid betulkan. Imam ataupun orang yang paling pakar dalam grup itu betulkan yang lain. Itu kaedah dia. Dan yang kena tegur jangan merajuk. Ini bila kena tegur tu silap tu. Situ kena idgham, situ kena wajib al-ghunah, situ kena sekali kena tegur, mari duduk belakang. Luar dekat air tu. Duduk baca Quran seorang, baca Iqra. Sebab kecil hati kena tegur. Jangan kecil hati. Namanya tadarus. Kan kita nak belajar. Di sebuah bulan, saya kata bulan Ramadan ni secara automatik kita akan buat baik. Akan buat baik. Banyaknya sedekah, banyaknya baca Quran, banyaknya ibadat, berhenti daripada maksiat, dia automatik. Ini sebuah tempat tanah haram. Tak percaya siapa yang pernah pergi Mekah, sama ada buat haji ke, umrah ke, di Mekah lah tempat orang yang suka buat ibadat. Secara automatik, di segi tempat. Bila balik ke tanah air kita sendiri, tak sama dengan di Mekah. Sebab memang tanah dia tu tanah haram, dia menarik minat orang buat ibadat. Saya bawa jemaah saya yang buat umrah. Yang geng-geng Metallica tu akan cari baju Iron Maiden atas belakang. 14 hari je. Tapi dia iktikaf pukul 9 sampai 9 malam. Pakar di sini luar koyak rabuk. Punya alim dia tasbih kiri kanan. Kayu kokar lagi sini. Kokar. Sini kokar. Sini. Sebab orang kata kokar dapat menghindar daripada godaan syaitan. Senang banyak. Jangan duk percaya lah. Jangan duk percaya dapat hindar daripada godaan syaitan. Tak ada. Amalan kita bukannya kayu kokar. Kalau macam tu senang banyak. Ambil kayu kokar, bagi letak kepada orang yang penyakit was-was, hak takbir banyak semayang. Cuba bagi kat dia tengok. Macam tu juga juga. Maknanya tak ada akan hilangnya was-wasnya. Jadi itu bukan kata kayu maru ada fadilah, ada kelebihan pada kayu kokar. Tapi bukan itu. Sebab itu kalau kita percaya kepada benda, kepada barang, kepada sesuatu, hukumnya syirik. Kayu ini boleh menyebabkan, kayu ini, kalau khasiat dia lain. Tapi kita menyatakan kayu ini, batu ini menyebabkan kita akan jadi kaya. Batu ini memudahkan pengurusan kita. Batu ini menyebabkan orang akan tengok kita jadi kesian. Orang akan tengok kita jadi takut. Jangan percaya lah. Batu ada khasiat dia, tapi bukan itu kaedahnya. Baik. Ramadan lagi sikit lagi. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bila marinya Ramadan ni tetamu paling mulia, paling comel, paling cantik. Tuan-tuan agaklah kalau kita ada rumah kita, tiba-tiba ada YB ke ataupun orang besar datang rumah kita. Apa yang kita buat? Anak pilih kita. Kita akan kemaskan rumah kita. Daun selai pun takkan ada depan tangga rumah. Selipar tu susu kemas. Boleh jadi tak ada selipar, semua duduk dalam kotak. Kemas sekemah-kemahnya. Dalam rumah, sofa kita susun atur kemas, bau perfumnya cukup baik. Sebab apa? Sebab nak menunggu orang yang kenamaan nak datang rumah kita. Maka Ramadan nak datang para sahabat hias rumah. Kalau bulan raya. Sebab itu sunat untuk kita tukar lasik. Untuk hias. Masuk Ramadan bukan hari raya. Ramadan. Jadi kalau isteri dah mula minta lasik dah apa, boleh bagi ya. Sebab ikut sunnah. Minta lasik baru. Dia mungkin ada mudah lah kan lasik baru. Ni kalau kita rumah 2 tingkat, ambil awak tingkat atas, awak turun, awak bawah naik atas. Jadi kawan-kawan dia mari, alamak,
Oh, nasi baru. Baru. Alhamdulillah. Baru tukar daripada atas tu bawah ni atas. Sebab orang tak tahu nasi kita belah atas warna biru. Sebab orang tahu datang bawah je warna hijau. Jadi tahu tu kita pun tukar. Hak biru duduk bawah, hijau naik atas. Tahun depan pula, tukar pula hak dapur, maisik pula. Kau nampak dah sama tu 3-4 tahun sama je, ambil keluar rinjis. Dia akan jadi celoreng. Jimat lah, tu keadaan dia. Tukar juga. Ni nak ceritanya perhiasan bulan Ramadan. Sahabat nak mari dia akan tunggu dengan penuh istiadat lah kita tengok. Lampu dipasang, pelita dipasang. Maka nak mari Ramadan nanti, siapa nak pasang lampu ciri apa? Klik-klik tu pasanglah. Nak pasang pelita depan rumah pasanglah. Tapi dengan qadar yang tidak mubazir. Itu yang diajar. Sebab nak tunggu Ramadan ni datang. Seronoknya aku Ramadan ni datang. Sebab apa seronok sangat sahabat? Menangis bila nak habis Ramadan. Menangis kerana menanti Ramadan. Itu sahabat. Sebab setiap pahala yang kita buat daripada fardu akan menjadi 70 fardu. Satu fardu yang kita buat bulan Ramadan digandakan dengan 70 fardu bukan Ramadan. Segala amalan sunat yang kita buat bulan Ramadan, dia menjadi amalan wajib. Mana pahala tu pahala wajib. Beza tuan-tuan. Beza. Pahala fardu subuh yang kita buat dengan pahala sembahyang qabliyah subuh yang kita buat. Beza. Walaupun hebat, pahala sebelum subuh itu hebat. Khairun minad dunya wa ma fiha, Nabi kata. Lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Siapa sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. Sehingga kalau tak sempat, kita datang-datang tadi, sebagai contoh, bila dah kamat, maka kita tidak disunatkan, bahkan makruh kalau kita takbir untuk sembahyang sunat qabliyah. Terus sembahyang dengan imam. Selepas daripada itu, sama ada fauran, segera, ataupun selepas duha, dibolehkan untuk kita qada semula. Sampai macam tu sekali kelebihan qabliyah subuh, fajar ni. Tetapi sembahyang fardu lebih lagi daripada itu. Hingga kita tak tahu berapa banyak Allah gantikan dengan kelebihan yang fardu. Sebab itu sembahyang sunat walaupun kita sihat boleh duduk. Sembahyang wajib kita sihat kena berdiri. Kena berdiri. Macam kalau kita uzur daripada duduk kan sakit pinggang, lutut, paha dan sebagainya, maka kita kena berdiri dulu. Sebab kita mampu berdiri. Berdiri kemudian baru duduk atas kursi. Berdiri kemudian barulah kita duduk sama ada bersila, iftirash dan sebagainya. Berdiri tu takbir dulu. Allahu Akbar baru duduk. Kecuali memang kita tak boleh langsung nak berdiri. Maksudnya aku tak mampu langsung nak berdiri, maka aku tunggu dalam keadaan duduk. Itu keadaan sembahyang wajib. Tapi kalau sembahyang sunat, kita datang-datang kita pun duduk, tak ada masalah. Cuma pahalanya separuh daripada berdiri. Sebab kita mampu. Kita duduk, Allahu Akbar. Tahun ni tarawih. Nak buat duduk semua sekali kepada imam, siapa mamu, silakan. Tak ada masalah. Jauh tak akan saman. Apalah prima tu Al-Aziz, semua duduk sembahyang. Gila dah. Ada dia takkan kata gila. Sebab boleh. Dia pun tahu hukum dia. Sebab sembahyang sunat beza dengan sembahyang wajib. Tetapi di bulan Ramadan, siapa yang buat sunat jadi pahala wajib. Siapa yang buat sunat akan menjadi pahala wajib. Itu lebih dia. Dari famu saimi atyabu indallahu minal misik. Nescaya bau mulut orang yang berpuasa bulan Ramadan lebih baik daripada bau kasturi. Bulan lain tak. Walaupun bau macam lokal kita kata mulut dia ni, tapi di sisi Allah Ta'ala, sebab dia puasa, sebab dia buat kerana Allah Ta'ala, khoma dah, tapi yang ini bau, maka bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melebihi daripada bau kasturi. Sekarang ni kita nak, ya Allah suka je. Jadi kalaulah Allah kata mulut orang puasa itu lebih hebat daripada bau kasturi, apa kita nak kata? Sebab Allah yang redha, Allah yang suka, Allah yang kata baik, bukan kita.
Sebab itu apa yang kita buat, biarlah Allah yang kata baik. Bukan orang, Allah yang kata baik. Kita nak Allah. Jadi kita puasa, mulut bau, kita kata Allah, busuklah mulut dia ni. Sisi Allah bukan. Sebab tu pandangan kita ini, pada pandangan kita rasa bodoh, tapi pandangan Allah cantik. Ada daripada pandangan manusia itu cantik, tapi tak cantik pada pandangan Allah. Engkau make up, cantik make up. Kawan-kawan kata, oh cantik lah kau make up, bulu mata kau macam ni, bedok kau cantik lah. Tapi Allah kata tak cantik. Sebab apa Allah kata tak cantik? Sebab kamu bermake up, berhias itu untuk orang lain, bukan untuk suami kamu. Tak cantik. Engkau nak sihat, tapi pakaian kamu mendedahkan aurat, menampakkan aurat, membalut aurat, maka tak cantik, tak baik sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat ni biarlah cantik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah kita buat sebaik-baik untuk Ramadan ini, kerana setiap amal itu dilipat kali gandakan. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan balas, Allah kata. Aku yang akan balas mengenai puasa kamu, bukan pahala. Kalau sembahyang dilipat kali gandakan 27 sembahyang Jumaat. Pahala lain ada 700 kali ganda, ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj disebut. Mengenai orang yang bersedekah fi sabilillah. Tapi puasa ana ajzi bihi, aku akan balas. Berapa banyak terserah kepada Allah. Sebab kita tak tahu. Kita boleh berlakon jadi muka toya balik rumah, lembek macam orang puasa, walhal kita tak puasa. Masuk dalam tandas air biopsi, lega, keluar muka sedih, walhal kita tak puasa. Siapa tahu kita tak puasa? Tak ada orang kenal kita puasa ataupun tidak. Oleh kerana itu, aku yang akan balas orang yang puasa ataupun tidak puasa yang sebenar. Sebab dia boleh berlakon, dia boleh menyamar sama ada dia puasa ataupun tidak. Sebab tu aku yang akan balas. Puasa nak menguji integriti, kejujuran kita. Jujur pada kita. Ambil air semayang. Semayang. Tapi kalau tak larat, khomong. 3 kali khomong. Kita kata, bulan puasa ni kan boleh kurang-kurang lah. Dia boleh puasa 7 kali. Afdal Ustaz. Saya belajar 3, 5, 7, 11. Jadi saya buat 7 lah tengah-tengah bulan puasa. 7 masuk, 3 keluar, 4 hilang. Mana pergi? Dekat celah gigi. Luah mana gigi kau? Rupanya telan. Sejuk lepas. Dia menyamar, dia puasa tapi hakikat dia tak puasa. Berapa ramai kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai Nabi kata di kalangan umat aku yang berpuasa, tapi sebenarnya dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab tu Allah kata aku akan balas orang puasa. Aku tak akan sebut berapa ganjaran-ganjaran tak, tapi aku akan balas. Sunat dibalas dengan wajib, wajib dibalas dengan 700 kali, bahkan ana ajzi, aku tak tahu. Itu hanya sebutan saja sehingga 70 kali ganda, bahkan aku akan letakkan berapa banyak yang aku nak letakkan mengikut kejujuran dan keikhlasan dia puasa yang sebenar. Sebab itu kalau kita puasa masih lagi buat maksiat zahir, puasa orang biasa. Kalau kita puasa masih lagi buat maksiat batin, kita puasa khusus. Apa ni? Awam, orang awam. Kalau tak ni puasa khusus. Dan puasa wali-wali atau puasa orang yang paling martabat, paling tinggi, puasa zahir dan juga puasa batin serta puasa hati. Hati dia pun tidak ada rasa dengki, hasad kepada orang dan sebagainya. Nah, itu puasa orang yang khusus dan ke atas. Setakat puasa awam, puasa lapar dan dahaga sahaja. Dia puasa tapi masih lagi kata orang. Dia puasa masih lagi mata tengok maksiat. Dia puasa tapi tangan masih lagi menaik benda-benda WhatsApp yang kau dan yang maksiat. Maka puasa ini yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila puasa, puasa semua sekali. Puasa zahir, puasa batin, puasa hati kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat hatinya ialah dengki, sum'ah, riya dan sebagainya. Di antara penyakit hati yang payah kita nak jaga ialah penyakit ujub. Penyakit ujub. Payah. Ni bulan puasa akan timbul penyakit ni. Apa dia ujub? Rasa hebat diri. Dia tak payah tengok orang. Dia rasa dia saja. Duduk ni apa aman.
apa konalok sama konalok nampak penjuru ke penjuru. Umur sana tu Imam apa Al-Aziz. Ni kita orang biasa. Sedar pukul 3 pagi kita pun buka lasi tengok. Gelap lagi umur ustaz. Tak bangun lagi. Contoh. Pukul 4 gelap lagi. Oh aku pukul 3 bangun dah tahajud. Ustaz tak bangun lagi. Kita pun habis sahur, pukul 5.30 kita pun turun. Mari ke surau. Mari ke surau. AJK pun tak ada buka lampu apa. Tak boleh harap betul. Dalam hati je. Dalam hati je. Bila masuk azan, Tok Bilal pun tak mari lagi. Lalu dia pun buka, dia pun azan. Dalam sehari daripada pukul 3 pagi sampailah pukul 6. Dia rasa dia hebat. Dia tak apalah, ustaz tak bangun lah. Aku pukul 3 bangun, dah tahajud. Apa AJK tak mari lagi buka lampu. Aku dah tahu aku yang buka lampu. Apalah Tok Bilal ni tak azan. Padahal kerja dia azan. Aku hebat daripada Tok Bilal, aku hebat daripada AJK, aku hebat daripada Tok Imam ataupun ustaz. Mengujub, merasa hebat diri. Maka amalan pada hari itu haba'an mansura, berterbangan seperti kapas yang dibawa oleh angin. Itu penyakit payah kita nak ubah. Kita rasa kita hebat. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak payah nak rasa wujud, riak, sum'ah dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati yang perlu kita buang sepanjang Ramadan juga dan selepas Ramadan. Nak ajar bulan Ramadan nanti. Ajar diri kita supaya kita menghilangkan segala penyakit-penyakit hati. Kiki satu-satu dengan puasa. Sebab itu namanya Ramadan. Ramadan maksudnya Ramadan. Ramadan maksudnya ialah cairan kerana panas matahari. Maknanya bila orang itu puasa, dia dalam keadaan kepanasan. Bila dia panas, macam juga zikir, astagfirullah, taubat kepada Allah merupakan pemanas bagi dosa. Bila kita cairkan dia dengan zikir, dengan istighfar, maka cairlah dosa itu. Begitu juga Ramadan, dia akan mencairkan segala dosa-dosa kita, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita, zahir ataupun batin. Sebab itu puasalah baik-baik. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita buat itu memberi keberkatan kepada kita. Bila jumpa kawan-kawan kita, Assalamualaikum, sihat, Alhamdulillah, Ramadan Karim. Terus ucap Ramadan Karim. Kawan kita kata Allahu Akram. Jalan. Jumpa kawan kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar Syekh? Sihat, Ramadan Karim, Allahu Akram. Itu balasannya. Kita sebut sunnah, disebutnya ialah Ramadan Karim. Ramadan penuh dengan keberkatan. Ramadan Al-Mubarak. Tapi kita sebut Ramadan Karim. Bila Allah sebut Ramadan Karim, kita sebut Allahu Akram. Allah itu terlebih mulia. Itu kaedah kita orang Islam. Lepas tu bila jumpa Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, Alhamdulillah, Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balak. Kaedah kita berbalah-balah doa. Itu Islam ajar. Tapi kita tak buat pun SOP yang Islam ajar. Kita buat SOP kita sendiri. Itu yang jadi haru biru haru. Habis. Jadi masuk Ramadan pada tahun ini, insya-Allah mudah-mudahan kita laksanakan dia dengan sebaik-baik pelaksanaan. Moga-moga ia bukanlah Ramadan terakhir, bahkan ia mula titik tolak untuk kita abdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengabdian. Wallahu alam. Sepada itu dulu tuan-tuan, untuk kali ini mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Moga pandemik ataupun Covid yang melanda ini, masuk Ramadan ini dengan solat tarawih, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan reda dan akan hilang. Sehinggalah kita boleh semua sekali, bukan dalam keadaan penjarakan, bukan dalam keadaan tutup muka, bukan tak boleh bersalam nanti. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama ini, normal yang lama dapat kita laksanakan semula dengan keberkatan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.